Halo, selamat datang ke Cikgu Uluan. Siapa degil? Saya Rotan. Hari ni kita nak bersembang berkenaan influencer. Okay. Alright, hari kita nak sembang berkenaan dengan influencer dan topik kita lebih kepada targeted towards dia influencer tapi dalam bab makanan apa yang kita bagi kepada mereka ni dan menyebabkan mereka ni lagi buat benda yang mereka nak buat. Which is most of it negative lah. Let's say lah, apa yang orang kata influencer, dia makan something menyebabkan dia masih lagi nak membuat benda-benda yang negativity. Misal kata apa negatifnya cikgu lah influencer ni kan. Maksud saya lebih kepada dia buat kontroversi. Kalau kau perasan ada beberapa influencer yang jenis macam dia dah buat kontroversi dah, I would say 6 bulan lepas. Kemudian 3 bulan lepas dia buat kontroversi balik. Kemudian bulan lepas dia buat kontroversi lagi. Dan macam-macam lagi lah. I would say that korang akan jumpa beberapa influencer yang mana mereka memang non-stop lah buat hal sama ada kontroversi ke apa, gimmick ke tu semua. Kenapa mereka buat benda-benda macam tu dan apa yang mereka dapat daripada itu, dan macam mana kita ni secara mindas pada tak sedar kita sebenarnya yang telah kata apa, menaikkan mereka ke orang kata apa, attention yang dia nak lah. Okay. Pertama sekali, influencer tu apa? Secara mudahnya lah, influencer ni adalah, kalau kau nak senang faham lah influencer ni apa, I would say that follower dia ramai lah kan. Mungkin Instagram dia mungkin 100,000 lebih, mungkin TikTok follower dia mungkin 150,000, 200,000, dia ratus ribu ni semua. YouTube mungkin 50,000, 60,000, 100,000 subscriber tu semua lah kan. Itu dalam konteks media sosial. Tapi pada saya, influencer yang sebenar is actually let's say lah, dia ni ada satu kuasa. Let's say lah, kalau saya ni seorang influencer, in a way memang saya influencer pun, saya ada beberapa follower dekat YouTube, dekat IG, dekat TikTok ni semua. Total lebih kurang berapa? I would say dalam 90,000 dan 100,000 orang yang follow saya. Tapi yang constantly engaging dengan saya, let's say lah, lebih kurang 20,000. Dan 20,000 orang ni, saya mampu influence mereka ni, follower-follower saya ni, untuk membuat decision untuk membeli barang. Contohnya bila saya buat video review, bila saya review kata LED murah dan korang lepas tengok video review terus beli. Apa tak? Saya ada kuasa untuk membeli. Alright, itu kalau saya buat gadget review. Tapi kalau macam influencer lain macam perempuan kan, yang jenis buat makeup kan, dia calik sana calik sini, kemudian korang terus beli. Itulah benda konteks pembelian lah. Tapi influencer ni pun boleh jadi juga kita influence follower kita ni untuk setuju dengan apa yang kita come up lah. Which is, kalau saya berpendapat A, korang pun dalam 10 orang 8 orang akan setuju dengan apa yang saya cakap, for the sake of anda suka saya sebab saya ni influencer yang korang suka. Dan for sure korang tak suka saya sebab saya tak handsome, tapi korang suka saya sebab saya pandai cakap, saya pandai buat video tutorial dan sebagainya lah. So influence. Alright. And then yet again, influencer ada bagus, ada yang tak bagus lah. So kita nak bincang pasal benda-benda yang tak bagus lah. For sure benda-benda tak bagus ni mungkin relatable lagi lah dengan anda, sebab anda biasa dengar influencer buat hal. Dan kenapa influencer buat hal yang korang nampak lah dekat media sosial adalah, number one, sebab mereka memang nak perhatian, itu je. So bila saya sebut pasal makanan tadi, so makanan orang kata apa, makanan bad influencer ni adalah perhatian sebenarnya. So kalau korang tengok lately, mungkin ada stesen TV yang jemput beberapa orang yang tak sepatutnya dijemput, tapi dijemput. Dan kenapa stesen TV tu nak dijemput, itu mungkin ada video kita boleh sembang lah. Sebab stesen TV dia nak kejar rating. Okay, now I'm talking about the influencer himself or herself lah. Alright. So apa yang saya dapati, kawan-kawan saya ataupun pemerhati saya dekat media sosial, influencer macam ni, dia selagi mana dia dapat perhatian, selagi itulah mereka membuat untuk nak kata apa, nak lagi perhatian. Dah dapat perhatian A, kemudian minggu depan nak perhatian B, kemudian minggu depan nak perhatian C. Dia ni macam, I would say that, let's say lah, kalau adik kita mengajuk ataupun anak kita mengajuk, ataupun istilah dia adalah tantrum kan, kaedah untuk melawan tantrum ini ada banyak cara, saya faham. Cumanya let's say adik saya, walaupun saya tak ada adik, saya anak bongsu, let's say lah adik saya ni tantrum kan, apa, nangis-nangis nak mainan lah semua kan. Okay, korang ada pilihan betul tak? Sama ada tantrum ni korang bagi apa yang dia nak, which is tak patut. Tapi second punya cara adalah korang bagi benda yang dia tak nak, which is nanti lama-kelamaan dia akan belajar something new, di mana tantrum yang dia buat tu doesn't work. Faham tak?
So kalau lah saya hari-hari kan, adik saya nangis, saya bagi dia mainan kan. Imagine ni mainan lah, saya tak tahu ni mainan ke tak kan. Ni mainan. Adik main ni. Ni main main spray. Main spray. Lepas tu bila dia main spray tu, lagilah membuat-buat dia nak spray orang, betul tak? Sampai adik lah. Melainkan kalau dia ni merajuk, dia nak orang kata apa, cikgu luar, saya nak ni belajar sejarah, saya nak belajar geografi. Bila kita bagi buku, lagi okey lah. Tapi biasanya orang yang tantrum ni dia nak benda-benda yang tak apa-apa, betul lah. So sama juga dengan influencer. So kalau korang tengok influencer yang jenis macam sengaja cari kontroversi ni adalah disebabkan mereka memang nak perhatian anda. Itu je. Perhatian ni apa maksud dia? Perhatian ni could be translate into kita tulis pasal dia, kita share pasal dia, kita komen pasal dia, faham tak? Tak maksudnya contoh lah, let's say lah ada influencer A, dia pergi buat live. Dan tak semestinya contribution memberi perhatian itu kepada kita kena pergi dekat IG live dia tu. Tak semestinya. Contoh, bila IG live tu dah habis dan dalam IG live tu ada kontroversi kan, dan benda tu masuk dalam apa Malaysia Kini ke, M-Star ke apa-apa ke, dan kita pula, warga Facebook, warga Twitter ni pula pergi share pasal dia, faham tak? Walaupun IG live tu dah habis. So, sebenarnya kita sedang contribute kepada makanan perhatian ni sebenarnya. Sebab pada influencer, semakin banyak kita engage dengan dia secara tak sedarnya, sebab niat kita just nak share Malaysia Kini tu sebab kita nak kritik dia. Walaupun kita nak kritik dia kan, kita share, kita nak kritik dia tu semua, kita sebutlah nama dia kan dengan nama yang proper. Tapi korang kena faham, selagi semakin banyak kita engage dengan mereka ini, kita tulis nama mereka, kita share dia punya posting tu semua, nama dia naik, dia punya exposure terhadap dunia ni dia naik. Korang ingat dia sedih lah, aku kena kecam kan, alamak aku sedih lah. Tak. Biasanya influencer yang jenis macam ni, mereka malam-malam senyum sinis baik. Dah sampai dah ini, korang dah terkena jerat saya sebab ini adalah perangkap saya, sebab saya dah design dah. Sebenarnya saya memang dah ditarget, memang saya dah design in mind, saya nak dikecam, dan kecam itu translate into exposure ke dalam media sosial, rating naik, like naik, share naik, follower naik, dan of course ianya translate into money. Contohlah platform yang saya gunakan adalah YouTube. So ada beberapa YouTuber yang saya kenal memang sengaja buat bad marketing semata-mata nak dapatkan views yang naik. Views yang naik will translate into money making, kan? Dapat duit daripada YouTube, daripada Google Ads, betul tak? Yang ini daripada segi YouTube. Now imagine, let's say lah, TikTok pun ada juga kan, kita boleh sedekah coin ke benda, tak tahu. Nampak tak? So kalau influencer dia dah dapat cari jalan, ini biarlah kena kecam, tapi yang boleh makan sedap tu aku. Yang menjadi mangsa-mangsa kambing biri-biri ni kau pergi share pasal aku buat apa. Betul lah. So macam mana nak selesaikan masalah ini? Mudah saja sebelum saya habiskan video ni. Jangan share, jangan tulis, jangan komen berkenaan influencer tersebut. Kalau korang pasal daripada awal sampai habis video ni, saya tak pernah sebut satu pun nama yang tengah dihangat-hangat yang diperkatakan sekarang. Kenapa saya tak sebut nama dia? Sebab lagi saya sebut, lagilah engagement tu naik, macam saya cakap tadi. Faham tak? Sebab tu hati-hatilah dengan apa yang korang share. Walaupun korang nak share benda-benda macam counter dia, maksudnya kita share, kita nak kritik dia. Sama je lah bang. Kau share, kau kritik dia, dia ibaratnya macam kau beli, let's say lah kalau kau ni kata Sony ni daripada pihak Yahudi kan. Apa kau buat? Kau pergi beli PS5 ni dalam 10 biji, kau pergi hancurkan PS5 tu 10 biji dan kata boycott PS, boycott Sony, boycott PS, boycott Sony. Kau tahu tak Sony tu dah menang? Kalau Sony tu daripada syarikat Yahudi lah, which is untrue, dia orang syarikat Jepun pun tak ada kaitan. Tapi sebagai contoh lah. So apa makna dia? Apa yang kau buat ni sebenarnya? Kau tahu tak sebenarnya bila kau beli 10 PS5 ni, Sony tu dah menang. Kau yang rugi. Sama juga dengan influencer yang I would call it as a bad lah. Tapi next video saya akan cerita lah kot. Banyak influencer yang bagus, dan kenapa mereka tak naik? I would say that kita sebagai penonton, kita sebagai follower biasanya akan cepat tertarik dengan benda-benda negatif. Termasuklah diri saya. Itu sajalah kot untuk video kali ini.